Assalamualaikum warahmatullahi dan salam sejahtera diucapkan kepada bangsa Walabiari sekalian. Untuk video kita pada kali ini, saya ingin meminta pandangan anda tentang kata-kata manakah yang paling sesuai untuk kita gambarkan tentang situasi yang bakal serta sedang dihadapi oleh Datuk Syed Azwan ataupun DSA pada ketika ini. Yang pertama, cakap siang pandang-pandang, cakap malam dengar-dengar. Yang kedua, kerana pulut santan binasa, kerana mulut pulut pun habis. Silap. Kerana mulut badan binasa. Yang ketiga, budak kek wat dekat panggung, sendiri buat pandailah tanggung. Kita intro dulu. Cerita dia macam ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Kita semua tahu DSA atau Datuk Syed Azwan ini merupakan satu figura yang boleh kita katakan agak kontroversial jugalah, terutamanya dekat dunia TikTok, di mana beliau ini, kalau tidak menjadi kesalahan saya, merupakan seorang yang agak cenderung kepada kerajaan Perpaduan Madani ini. Tetapi kita tidaklah hendak bercerita tentang kecenderungan politik beliau. Sebaliknya, beliau ini memang cukup suka mengeluarkan komentar-komentar, pandangan-pandangan yang boleh dikatakan agak kontroversial, serta ada kalanya menghina peribadi ataupun menghina perilaku ataupun menghina perniagaan ke pekerjaan ke sesetengah pihak yang beliau tak suka. Sebagai contohnya dulu, anda masih ingat beliau mempertikaikan tentang Ustaz Azhar Idrus duk suka menderakakan orang dan sebagainya. Dan siapa sahaja boleh lupa pergeseran antara beliau dengan budak-budak motor RZ, budak-budak motor Kapcai, di mana dia itulah tuduh budak-budak tu rembat disc brake motor besar dan sebagainya, tukarkan pakai dekat motor Kapcai itu dan macam-macam lagi lah, sehingga menyebabkan ramai sekali budak Kapcai tak puas hati dengan beliau, serta pelbagai lagi perkara yang memang kalau kita tengok nampak seakan-akan macam DSA ini merupakan seorang kaya yang sombong sebenarnya. Yelah, dia memang kaya kan? Datuk of course lah kaya, betul tak? Dan yang terkini, tak tahulah apa sebabnya beliau boleh bergaduh pula dengan Bos Mun, iaitu pengasas BioVet. BioVet ini, tuan-tuan sekalian, kalau anda tak tahu, merupakan pengeluar produk-produk vitamin untuk kucing. Di mana produk BioVet ini secara asasnya memang agak popular lah pada ketika ini sebagai satu alternatif yang terbaik menggantikan Whiskas, menggantikan Pro-Diet dan macam-macam lagi lah. Tetapi for some reason, tak tahu sebab apa, beliau boleh cari gaduh pula dengan Bos Mun ini sampai menuduh Bos Mun ini di suatu syarikat yang menjalankan perniagaan yang tak sah di sisi undang-undang, menjalankan perniagaan ala MLM, tipu orang dan macam-macam lagi lah. Sampai mengundang kemarahan daripada pihak BioVet dan akhirnya ini yang terjadi. Kami akan membuat tentuan ganti rugi sebanyak RM1 juta. Tujuan video ini dibuat adalah untuk mengambil tindakan terhadap DSA atas fitnah syarikat saya. Pada 19 Februari 2024, dia telah pun memuat naik video bahawa syarikat saya sebagai syarikat yang menjalankan perniagaan MLM menghina produk saya sebagai produk Tuan Drum. Pada hari saya melihat video tersebut, peguam saya telah pun menasihati saya untuk tidak memberi sebarang respon. Dan sebagai seorang content creator, saya sentiasa bersedia menerima sebarang kritikan peribadi. Tetapi dalam kes ni, dia sudah pun melebih-lebih dan keterlaluan. Fitnah tersebut merosakkan imej dan reputasi syarikat saya. Video tersebut telah viral dan mendapat tontonan lebih 1 juta. Kami tidak menjalankan sebarang aktiviti MLM. Malah BioVet menjalankan perniagaan yang sah mengikut undang-undang. Pada 4 Mac 2024 yang lalu, kami telah hantar satu surat tuntutan LOD kepada DSA melalui TikTok beliau dan email beliau. Kami akan mengambil tindakan mahkamah sekiranya DSA tidak mengeluarkan sebarang kenyataan mohon maaf dan tidak menurunkan video tersebut dalam tempoh masa 24 jam. Kami akan membuat tuntutan ganti rugi sebanyak RM1 juta. Jadi saya berharap DSA mengambil perhatian kepada kes ini. Syarikat kami tidak akan berkompromi pada mana-mana tuduhan jahat dan fitnah terhadap syarikat kami. Sekian, terima kasih. Sebelum itu, tuan-tuan sekalian, sebelum kita pergi berlanjut, saya nak tanya satu soalan. Apa masalah dengan MLM? MLM ini maksudnya lah multi-level marketing ataupun pemasaran pelbagai peringkat, which is tak ada masalah pun. Itu merupakan salah satu kaedah bisnes sahaja. Yang menjadi masalahnya lah bila syarikat-syarikat yang menggunakan nama MLM ini tetapi menjalankan perniagaan style Ponzi ataupun menjalankan perniagaan rangkaian berdasarkan kepada sistem binary, buka kiri buka kanan, sehingga menyebabkan kerugian kepada orang yang menyertainya, yang itu yang tak patut. Adapun MLM ini merupakan satu jenis perniagaan yang boleh kita katakan memang mendatangkan keberhasilan. Kalau tidak, mana mungkin syarikat-syarikat seperti Amway, seperti Shaklee, Herbalife, Forever Living dan banyak lagi bertahan sejak bertahun-tahun, berdekat-dekat ditahan sampai hari ini, betul tak? Balik pada cerita DSA ini, tuan-tuan sekalian.
Macam saya katakan, DSA ini memang dia punya style penulisan mulut ni pun boleh tahan juga kurang ajar sebenarnya. Sebab DSA ini kan dia banyak buat video. Jadi komentar-komentar dia pun memang banyak menyakitkan hati. Bukan sedikit orang yang nak mengenakan DSA sebenarnya disebabkan oleh kelancangan mulut beliau, terutamanya dalam merendah-rendahkan orang yang berlawan dengan beliau. Kalau beliau mengeluarkan satu perkataan atau satu hujah, kita balas balik dan kita berjaya balas dengan betul, beliau tidak akan balas balik ujar kita. Sebaliknya akan menyerang peribadi, akan hentam kita dan macam-macam lagi lah. Dan benda-benda ini bukan nak kata saya fitnah. Benda ini merupakan satu pola yang memang saya dah nampak sejak dahulu sampailah ke sekarang. Terutamanya ketika pergeseran beliau bersama-sama dengan budak-budak Kapcai dahulu. Tetapi sekarang ini nampak gayanya beliau telah bertemu buku dengan ruas. Pihak Biovet, Bosmoon telah bertindak menyaman DSA dengan jumlah RM1 juta atas ganti rugi yang tertentu. Dan sekarang ini kita nak tengok apakah tindak balas DSA. Berdasarkan maklumat yang kita dapat dan berdasarkan carian saya juga, kita dapati DSA telah mula menutup ruangan komen dekat TikTok beliau. Tetapi difahamkan, video beliau yang hentam Bosmoon ataupun yang ada terkandung perkataan-perkataan yang memfitnah Bosmoon itu dan juga memfitnah Biovet, ada lagi sebenarnya tidak dipadamkan. Tetapi itulah, sekarang ini kita tengok apakah tindak balas oleh DSA. Adakah beliau akan mengaku salah? Adakah beliau akan cuba settle luar? Ataupun beliau akan hadap kes ini dekat mahkamah dan berhadapan dengan risiko sama ada menang ataupun kalah saman RM1 juta tersebut. Tetapi bagi saya lah tuan-tuan sekalian, sebagai seseorang yang pernah jugalah hampir kena saman disebabkan menyebut sesuatu perkataan yang saya tidak dapat buktikan. Perkataan tersebut saya keluarkan berdasarkan kepada maklumat-maklumat yang saya terima, berdasarkan kepada tip off yang saya dapat. Tetapi malangnya saya gagal untuk membuktikan perkataan tersebut. Jadi saya hampir-hampir disaman jugalah. Jadi itu merupakan satu perkara yang sangat tak best lah buat saya. Tetapi berdasarkan pada pengalaman itu, saya ingin menasihatkan DSA, menasihatkan diri saya sendiri serta anda semua, supaya tak kira lah kita nak mengeluarkan pandangan ke apa-apa ke, tak ada masalah pun sebenarnya. Sebab negara ini menjamin kebebasan bersuara. Cumanya berhati-hati. Sekiranya kalau anda menuduh seseorang dan sebagainya, anda kena pastikan yang anda ada cukup bukti ataupun ada walaupun sehelai bukti untuk menguatkan pandangan anda. Sebab at least apa yang anda tuduh itu ada satu, orang kata apa, empirical evidence, so that orang tidak boleh kenakan anda, tidak boleh saman anda sebagainya. Sebab at least anda ada satu backup. Katakanlah anda tuduh orang itu buat tipu dan sebagainya kan, and then orang kata, mana sumber kau kata dia itu tipu? Anda adalah laporan akhbar. At least beban pembuktian itu terletak pada akhbar tersebut, bukan pada anda. Sebab anda dah berjaya membuktikan anda ada sumber, kan? Tetapi dalam kes ini, kes DSA sebagai contoh ini, beliau telah mengeluarkan satu kenyataan yang beliau tidak dapat buktikan bahawa Biovet telah menjalani perniagaan-perniagaan yang tidak begitu tepat di sisi undang Malaysia ataupun menjalani perniagaan scam dan sebagainya. Beliau tak dapat buktikan benda itu, masalahnya kan? Apatah lagi beliau telah memperlekehkan produk Biovet itu sebagai produk sampah dan macam-macam lagi lah. Benda-benda itu sebenarnya tak boleh. Dalam undang-undang tak boleh sebenarnya. Jadi sekarang ini pihak Biovet, pihak Bosmoon telah pun saman DSA. Dan macam saya katakan tadi, kita tunggu dan lihat apa akan jadi selepas ini. Harapannya dapat jadi pengajaran kepada DSA terutamanya dan kepada kita semua agar berhati-hati dalam bicara. Jadi kita balik pada soalan saya pada awal video tadi. Mana satukah kata-kata yang saya telah ungkapkan tadi yang sangat-sangat sesuai untuk kita gambarkan situasi yang sedang dan bakal dihadapi oleh DSA ini? Anda boleh tuliskan dekat korangan chat, tetapi dalam masa yang sama juga kita harapkan sangatlah agar DSA jangan pula pergi dekat mahkamah tanya dekat Bosmoon soalan ini. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?